Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Bagi tangani isu harga barang serta kos sara hidup di Sabah, Sarawak dan Labuan, satu jawatankuasa khas dibentuk melibatkan penyelidik dari Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Malaysia Sarawak. Ia bagi mencari mekanisme komprehensif. Menteri KPDM berkata, peranan penyelidik universiti awam itu amat penting dalam menggariskan strategi bagi menggerakkan jawatankuasa berkenaan. Pegawai kanan polis yang melanggar pelajar hingga maut akan didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini. Dia akan dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana kesalahan membunuh. Jabatan Peguam Negara memaklumkan terdapat keterangan yang mencukupi untuk mendakwa pegawai berpangkat Deputi Superintendent DSP itu di bawah seksyen berkenaan. Mahkamah Magistrate akan tetapkan tarikh untuk pindahkan kes berkenaan ke Mahkamah Tinggi Ipoh bagi tujuan perbicaraan. Keputusan Jabatan Peguam Negara untuk dakwa pegawai polis berkenaan, bukti ketelusan pihak berkuasa jalankan siasatan. Ketua Polis Negara berkata, pendakwaan dibuat berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh hasil siasatan menyeluruh oleh pegawai penyiasat. Pegawai itu akan ditahan kerja sebaik sahaja didakwa di mahkamah. Sementara itu, keluarga mangsa telah lantik peguam untuk tuntut keadilan. Peguamnya akan teliti siasatan yang dilakukan untuk pastikannya dibuat secara telus. Ia termasuk mengumpul bukti dan teliti rakaman video kejadian. RM50 juta diperuntukkan bagi memperkasa pengangkutan awam khususnya di Lembah Kelang. Menteri Pengangkutan berkata, sebahagian peruntukan diguna untuk tambah bilangan bas dan kemudahan laluan khas sedia ada melalui syarikat Prasana Malaysia Berhad. Ini bagi menaik taraf pengangkutan awam sebagai pilihan utama mod pengangkutan. Selain pastikan perjalanan bas lebih lancar dan cepat. Perkhidmatan van transit atas permintaan DRT akan dilaksana di Lembah Kelang. Ia sebagai pengangkutan alternatif dalam memperkasa kesaling hubungan pengangkutan awam. Menteri Pengangkutan berkata sebahagian peruntukan RM50 juta akan digunakan untuk membeli van dan operasi akan diselia prasarana. 4 sahabat di penjara 16 tahun selepas didapati bersalah rogol secara berkumpulan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun 3 tahun lalu. Tertuduh ialah Muhammad Farizal Fauzi 20 tahun, Tuan Muhammad Syafi Tuan Ismail 24 tahun, Muhammad Gardafi Abdullah 23 dan Ahmad Shah Harfuddin Omar 26 tahun. Kesemua mereka didakwa lakukan kesalahan itu di ladang sawit di Ketengah Jaya Dungun antara pukul 9 hingga 11 malam 29 September 2020. Perkembangan kes bunuh Zain Ryan, 7 rumah tidak berpenghuni di apartmen idaman Damansara Damai diperiksa pasukan forensik. Siasatan tertumpu di 2 tingkat unit di Blok R apartmen berkenaan. Siasatan di lokasi tersebut dibuat hampir 2 jam. Pemeriksaan susulan dijangka bersambung semula hari ini. 247 motosikal disita dan 628 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan menerusi ops motosikal di sekitar Ibu Negara. Menurut Timbalan Ketua JSPT Kuala Lumpur, 6 sekatan jalan raya dilakukan di Jalan Tun Razak, Jalan Sultan Ismail dan Jalan Sultan Azlan Shah. Lokasi terbabit jadi tumpuan penunggang untuk berlumba. Tahun ini di 3 lokasi sama, sejumlah 665 motosikal telah disita dan 23,081 saman dikeluarkan. Insiden tanah runtuh di Jalan Wawasan Puchong, Selangor. Majlis Bandaraya Sumanjaya giat lakukan proses mitigasi di kawasan terlibat. 375 cerucuk besi dipasang untuk kawal pergerakan tanah. Proses tersebut mengambil masa 2 minggu. Sumber bekalan air turut ditutup selepas paip di bawah tanah pecah. Banjir di Kelantan dan Perak menyaksikan peningkatan jumlah penduduk terjejas manakala situasi di Terengganu dan Selangor dilaporkan semakin pulih. Ketika ini 6,039 penduduk berlindung di 29 pusat pemindahan sementara yang masih beroperasi di 4 negeri terkesan banjir. Jenazah Ibnu Rizal selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kasau Tengkek Bakir, Kuala Pilah. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 3.30 petang semalam di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM. Mac lalu Allahyarham disahkan menghidap kanser limfoma tahap 4.
ASEAN dan Jepun secara kolektif mampu mainkan peranan signifikan dalam komuniti global ke arah penyelesaian damai dan tuntas konflik Israel-Palestin. Menerusi ucapan pada sesi pertama sidang kemuncak ASEAN-Jepun, Perdana Menteri berkata beliau hargai sokongan negara anggota ASEAN serta Jepun terhadap resolusi PBB mengenai Gaza. Justeru, beliau menyeru kerjasama semua pihak diteruskan ke arah merealisasikan resolusi tersebut. Sementara itu, Malaysia seru ASEAN terus kerjasama dengan Jepun dalam bidang keselamatan cyber, mengambil kira kemajuan Jepun dalam bidang tersebut. Perdana Menteri cadangkan kedua-dua pihak berkongsi kepakaran dan amalan terbaik, antaranya dalam aspek harta intelektual dan pelindungan data peribadi. Program jualan ramah pelbagai model dilaksana sebanyak 4,393 kali setakat 15 Disember lalu. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, program tersebut dilaksana melibatkan 222 kawasan parlimen dan 586 kawasan DUT. 6.2 juta pengunjung direkod melibatkan nilai jualan keseluruhan hampir 200 juta ringgit. Mengenai cukai 10% yang akan dilaksana 1 Januari, ia hanya terpakai kerana pembelian barangan secara dalam talian bernilai RM500 dan ke bawah serta produk import sahaja. Jelas Menteri Komunikasi kementeriannya akan berusaha memberi penerangan lebih jelas berhubung isu terbabit agar tidak timbulkan salah faham orang ramai. 151 pos pasukan gerakan awam PGA telah dinaik taraf sejak Jun lalu dan kini ada daripadanya hampir 90% siap. Menteri Dalam Negeri berkata kerajaan pada Jun telah meluluskan peruntukan bernilai RM45 juta khusus untuk menaik taraf kemudahan pos-pos PGA di seluruh negara. Prestasi pelaksanaan penaik tarafan pos-pos kawalan PGA sangat baik dan mengikut peraturan selain dilaksana sendiri oleh pasukan PGA di pos terbabit. PLAS memulakan kerja pelebaran lebuh raya dari Johor Bahru hingga Tangkak mulai Mac tahun depan. Menteri Besar Johor berkata kerja pelebaran lebuh raya itu akan dijalankan secara berfasa dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Menerusi Belanjawan 2024, projek pelebaran lebuh raya PLAS daripada 4 kepada 6 lorong dilanjutkan dari Sedenak ke Simpang Renggam melibatkan kos RM931 juta. Memegang 2 jawatan tidak akan jejaskan tanggungjawab dipikul. Timbalan Menteri Kuskop berkata, meskipun mengemudikan 2 portfolio penting, namun beliau percaya tanggungjawab keseluruhannya dipikul secara berpasukan. Dato' R. Ramanan juga merupakan pengerusi jawatan kuasa khas Mitra. Mempercepat pelaksanaan projek pembangunan kini menjadi fokus Kementerian Kerja Raya. Menurut Timbalan Menterinya, ia termasuk projek lebuh raya Pan Borneo Sabah. Perdana Menteri sebelum ini menggesa pembangunan kemudahan rakyat Sabah termasuk bekalan air, elektrik dan lebuh raya Pan Borneo dipercepat tanpa sebarang alasan. Lebih 40,000 dijangka menyertai program jelajah saya digital JSD 2024 yang akan diperluas ke seluruh negara. Ia yang bermula sejak 2021 telah menjelajah ke 51 lokasi dan melatih hampir 20,000 peserta. Menurut Pengerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, JSD 2024 akan dijayakan dengan kerjasama Felda. Produk eco-kreasi Malaysia dijangka akan melonjak bukan sahaja di pasaran tempatan malah di peringkat antarabangsa. Harga produk eco tempatan lebih tinggi di pasaran masa ini. Pengarah Pusat Keusahawanan Masmed menjangkakan 5 hingga 10 tahun akan datang ia akan selari dengan harga produk dari luar negara. Eco-kreasi merupakan model perniagaan terbaik dalam mencari kelainan produk eco di pasaran tempatan. Sesi Libat Urus memperincikan pelaksanaan Bancian Pertanian 2024, anjuran Jabatan Perangkaan terima sambutan menggalakkan. Ketua Perangkawan berkata, sesi berkenaan telah diadakan di hampir kesemua negeri. Bancian dijangka bermula Julai tahun depan. Ia meliputi bancian ke atas isi rumah dan pertumbuhan dengan penekanan kepada subsektor tanaman, ternakan, perikanan serta perhutanan dan pembalakan. Tentera Negara Haram Israel terus bertindak kejam. Terbaru, rejim Zionis bertindak menyekat pergerakan ambulans di Tulkam, Tebing Barat. Menerusi video yang dikeluarkan Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, beberapa buah ambulans dilihat berbaris di Jalan Nablus. Dilaporkan seorang mangsa yang cedera meninggal dunia di Kem Nur Syams selepas ambulans dihalang memasuki kawasan itu walaupun terdapat penyelarasan melalui palang merah.
Sementara itu, di selatan Gaza, Pertubuhan Bulan Sabit Merah Palestin PCRS menyiarkan rakaman menunjukkan pembinaan Hospital Medan oleh Qatar. Menurut PCRS, hospital itu akan mempunyai 50 buah katil, sebuah bilik pembedahan dan kemudahan jagaan intensif untuk warga Gaza. Minggu lepas, Hospital Medan yang dibina oleh Emirat Arab Bersatu UAE mula beroperasi untuk memberikan rawatan kepada penduduk semenanjung Gaza. Ini pula melibatkan konflik Rusia-Ukraine. Tentera Ukraine dilaporkan menembak jatuh 2 peluru berpandu Rusia dan 20 serangan drone pada kemarin. Tentera udara Ukraine dalam satu kenyataan berkata, peluru berpandu itu dilancarkan dari Crimea dan wilayah Kherson. Sementara Moskow pula melaporkan menembak jatuh 33 drone milik Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia berkata, serangan drone itu dilancarkan di 3 wilayah sempadan dengan Ukraine. Di Libya, kira-kira 61 migran dipercayai mati lemas lepas bot yang dinaiki karam di pesisir pantai negara tersebut. Menurut kenyataan Pejabat Pertubuhan Antarabangsa bagi Migran IOM, bot yang dinaiki sejumlah besar migran itu dipercayai dipukul ombak kuat sejurus berlepas dari Zuwara, pantai barat laut Libya. Mangsa yang terselamat mendakwa ketika kejadian, bot berkenaan dinaiki kira-kira 86 migran. Kebanyakan mangsa termasuk wanita dan kanak-kanak dari Nigeria, Gambia dan beberapa negara Afrika lain. Ribut kuat membadai Florida pada Sabtu, membawa hujan lebat dan angin kencang di sekitar kawasan pesisir pantai. Rakaman dari Hollywood, Florida mempamerkan laut bergelora dan jalan-jalan raya dinaiki air. Laporan media tempatan menyebut amaran cuaca buruk dan berjaga-jaga telah dikeluarkan kepada 17 juta penduduk di Jacksonville, Orlando dan Tampa. Gubernur Florida turut mengarahkan bahagian pengurusan kecemasan Florida memantau sistem cuaca tekanan rendah di kawasan sekitar barat daya Florida. Dalam pada itu, 13 orang maut akibat bumbung runtuh selepas ribut kuat membadai bandar pelabuhan Argentina dekat Bahia Blanca. Menurut Dato' Bandar, kejadian berlaku di sebuah pusat sukan ketika pertandingan papan luncur sedang berlangsung. Anggota bomba kini giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih terperangkap. Putera Mahkota Kuwait Mashal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah diisytiharkan sebagai Emir Baharu Kuwait berikutan kemangkatan kekandanya Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Pengisytiharan putera mahkota berusia 83 tahun sebagai Emir Baharu diumumkan oleh Majlis Menteri-Menteri Kuwait. Terdahulu, Menteri bagi Hal Ehwal Kabinet Kuwait berkata Emir Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 86 mangkat pada Sabtu. Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Malaysia Madani, tingkat perpaduan, penuhi harapan.